Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyushirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mengizinkan kita dengan segala nikmatnya dapat kita sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu, pengajian bahasa Arab, Nahwu dan Sorah. Dan yang keduanya pengajian bahasa Arab Al-Quran. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menjemputlah Ustaz Agong untuk membaca doa. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Agong. Bagi memulakan majlis kita ini, jangan lupalah kita buat sikit kebajikan. Kita tekankan share untuk kawan kita yang lain dapat bersama-sama mengikuti majlis kita. Bagi tahu kepada semua orang, walaupun nampak macam susah, sabar. Ini pilihan Allah, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Kita kena usaha. We got to start somebody. Kita ada anak-anak, kita ada cucu-cucu. Yang kecil-kecil tu, yang 10 tahun ke bawah tu senang kita pimpin mereka. Ajak mereka duduk sekali. Ataupun bila petang ke, kalau dia sekolah, dia ada balik ke apa ke, petang malam, kita ajarkan mereka. Latihkan daripada kecil supaya mereka mencintai bahasa Arab, iaitu bahasa Al-Quran. Dengan tidak melengahkan masa lagi, minta tolong seorang baca apa yang semalam ya, cuba cek. Nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera tunjuk kepada buku. Di sana kita. Kamera shoot pada buku. Namun nak kasi di shoot itu. Okey. Mesti ya, bila kita libatkan buku, mesti kamera shoot pada buku. Okey. Sila. Muka surat. Sebutkan muka surat. Buku Lentera Santri, muka surat yang ke-50. 50 ya. Tajuknya apa? Soalan yang ke-36, isim marfu' ada berapa? Surat 50, buku Lentera Santri, nombor yang ke-36. Isim marfu' ada 7, iaitu fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isimnya kana, khabarnya inna dan
tabi' pada isim marfu'. Okey, yang kita belajar semalam fa'il dan naib fa'il. Mubtada, khabar dan selainnya dan seterusnya tu kita akan belajar pada level 2 nanti. Okey, nombor 37. Fa'il adalah isim marfu' yang jatuh setelah fa'il mabni maklum atau yang merupainya dan sebagai pelaku. Yang mana fa'il ni dia isim marfu'. Jadi kalau dia selepas fa'il mesti dia kena ikut baris rofa' dia macam ni. Kalau isim tasniah dia kena dengan alif, kalau dengan asmaul khamsah dia kena dengan waw, ikut tanda marfu' dia. Fa'il ada dua, iaitu fa'il zahir dan fa'il dhamir. Yang mana fa'il zahir ni fa'il dia kita boleh nampak. Contoh kat situ ya durusu talibun. Talibun tu kita panggil fa'il zahir sebab apa? Kita nampak. Lepas tu kalau dhamir ni pula, dhamir ni dia terbahagi menjadi dua, dhamir baris dan dhamir mustatir. Yang mana dhamir mustatir tu kita tak nampak dan dhamir baris tu kita nampak. Contoh darastu kita panggil fa'il dia dhamir baris sebab kita nampak. Dhamir baris adalah dhamir yang tak nampak. Contoh kharajna. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak nampak. Contoh ajlisu, najlisu. Naib fa'il adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau isim maf'ul. Contoh futiha al-babu khalidun mahmudun khuluquhu. 42. Fi'il mabni majhul, fi'il yang pelakunya tidak disebut. Naib fa'il ada berapa? Naib fa'il sama juga seperti fa'il. Ada dua, naib fa'il zahir dengan naib fa'il dhamir. Baik, terima kasih adik Hafiz. Kita petik sikit Al-Quran mengenai mengenai Al-Quran daripada ayat-ayat Al-Quran, kepentingan kita memahami bahasa Arab Al-Quran. Sila, tolong baca sikit ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang kedua adalah Surah Yusuf ayat 2. Dan yang kedua adalah Ahibbul Araba li thalathin li'anni Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kalam ahlil jannati fil jannati Arabiyyun. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini macam hadis. Lepas tu yang ketiga adalah Ahrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyati fa innahu juz'un min dinikum. Umar Ibn Khattab. Hadis Umar Ibn Khattab. Baik. Tadi surah Yusuf, surah Yusuf yang dibacakan oleh Syahir. Terjemahan dia, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ini Allah yang cakap ni. Tapi kita tak kisah, tak peduli. Kita tak kisah, Allah cakap ni. Surah Yusuf ayat yang kedua. Dia kata lagi sekali, saya baik ulang. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Yang kita duduk seronok, kita pergi kuliah-kuliah maghrib, kita nak orang lain duduk cerita kita pasal Al-Quran, pasal hadis. Tapi kita tak ambil kisah langsung untuk memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadis. Kemudian hadis daripada Al-Tabrani dibaca oleh yang dibaca oleh Syahid tadi. Cintailah bahasa Arab kerana 3 hal. Iaitu bahawa saya adalah orang Arab, bahawa Al-Quran adalah bahasa Arab, dan bahasa penghuni syurga di dalam syurga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat Al-Tabrani. Jadi dia kata sini, sekali lagi saya ulang. Cintailah bahasa Arab kerana 3 hal. Iaitu bahawa saya adalah orang Arab, bahawa Al-Quran adalah bahasa Arab, dan bahasa penghuni syurga di dalam syurga adalah bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, puan-puan, masa zaman Rasulullah dulu di Mekah tidak ada orang Melayu. Sekarang ni yang di Mekah banyak orang Melayu.
Orang Afrika, orang India, orang Bangladesh, seluruh bangsa seluruh dunia. Tapi masa zaman Rasulullah SAW dulu, semuanya orang Arab. Jadi sesuai dengan hadis ini, kita pun kena anggap diri kita juga orang Arab. Dan kita kena cakap bahasa Arab. Dengan anak kita, dengan cucu kita, kita mesti. Barulah segala ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dapat kita hayati, dapat kita amali. Baik, hadis yang lagi satu yang dibaca oleh Syahid tadi. Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab. Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab, kerana sesungguhnya bahasa Arab adalah bahagian dari agamamu. Saya ulang. Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab, kerana sesungguhnya bahasa Arab adalah bahagian dari agamamu. Daripada Umar Ibn Khattab. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, muka surat berapa sekarang? Hanya mungkin kalau boleh dapat, saya ulang lagi sekali lah, kerana kepentingan bahasa Arab ini. Semalam semalam ini kita ada masuk mengenai fa'il, isim zahir dan isim dhamir. Baik, saya ulang balik. Ini sangat mustahak, kita ajarkan anak kita, cucu kita, perkara yang mustahak asasnya, iaitu ana. Ana apa dia? Kena hafal ni semua. Saya, nahnu, kami ataupun kita. Ini bagi beginners lah. Orang-orang yang baru ni kena amal. Setiap hari kita praktis. Nahnu, kami ataupun kita. Kalau bahasa Inggerisnya, we. Kami ataupun kita. Anta. Anta ni untuk kamu laki-laki. Anta. Kamu untuk lelaki. Jadi Inggerisnya disebut he. He. He adalah untuk lelaki. Antuma, kamu berdua laki-laki. Antuma, kamu berdua laki. Laki-laki kamu berdua. Antum, kalian laki. Kalian laki. Mana kalian ni? Semua lah. Semua sekali. Antum, bagi orang putih, tak. Dia pakai satu ya, they. You all, kalian laki, you all. Kamu perempuan, anti. Kamu perempuan, anti. Bahasa Inggeris dia panggil you all juga, you all. Kamu berdua perempuan, antuma. Kamu berdua perempuan, antuma. Kalian perempuan, antuna. Dia lelaki, huwa, he. Lelaki, orang putih panggil huwa. Mereka berdua lelaki, huma. Mereka laki, home. Mereka lelaki. Kalau bahasa Inggeris dia panggil they. Mereka laki. Dia perempuan, hiya. Mereka berdua perempuan, huma. Kalau bahasa Inggeris pun panggil they. Dia tak nak bezakan lelaki perempuan. Mereka perempuan, hunna. Jadi kita ulang balik lagi satunya yang musak kita ingat. Kena hafal semua benda ni. Kita kena soal selalu. Kita kena selalu soal. What, how, where, who, when, why, from where to, how much, whose. Dalam bahasa Melayunya, apa dia, what, apa dia. Kita nak cakap ni, apa dia, how, bagaimana, where, di mana, who, when. Jadi kalau bahasa Arabnya, ma ataupun maza, kaifa, aina, man, where, man, di where, who, mata, when, limadha, why, min aina, from where, ila aina, where to, come, where to, kemana, maaf, how much, come tadi how much, maaf, ila aina, where to, kemana, where to, liman, whose, siapa punya. Itulah asas kita ni. Sekarang kita teruskan dengan pelajaran kita lah. Muka surat. Muka surat. Muka surat. Muka surat. Naik fa'il lah. Betul. Naik fa'il tak habis lah. Muka surat 30. Latihan dia belum.
Latihan belum Baik, naik fa'il adalah apa dia? Ini semua ada nota kita buat sendiri. Naik fa'il yang susah itu yang bawah tu. Cari naik fa'il isim zahir dalam teks berikut. Ini kita akan mula sentuhlah. Hak yang lain ni naik fa'il adalah apa dia? Fi'il mabni majhul, iaitu apa kita boleh cari daripada nota. Naib fa'il ada dua, sebutkan. Ini kita cari daripada nota, kita buat nota kita sendiri pun boleh. Contohkan naib fa'il isim dhamir baris dan musafir. Ini pun kita cari sendiri daripada nota. Sangat musak tuan-tuan puan-puan, kena beli buku. Sangat musak. Jangan kita pergi photostat kawan beli satu buku kita photostat. Tak berkat. Jadi kita korban sikit kita korban kena beli. Baik. Yang ini sudah baca semalam, ubah menjadi bentuk majhul. Dah buat Cari naib fa'il isim zahir dalam teks berikut. Belum Ini kita tak buat semalam Okey, laju-laju pergi tunjukkan. Pergi satu sikit. Pergi sikit. Tak apa pergi. Ayat pergi. Muka surat 30. Muka surat 30. Yang soalan ni. Boleh tak? Boleh. Di sana. Tengok ni. Syah. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita tengok balik naib fa'il. Kita tengok balik naib fa'il yang mana semalam saya akan ulang baliklah semalam punya. Okey, jadi naib fa'il ni dia sama juga macam fa'il, tapi beza dia apa? Dia jadi fa'il kepada fi'il mabni majhul. Fi'il ada dua jenis, fi'il mabni maklum dan juga fi'il mabni majhul. Jadi kalau fi'il mabni maklum, pelaku dia kita panggil fa'il. Tapi kalau untuk fi'il mabni majhul, kita panggil dia naib fa'il. Sebab apa? Asalnya fi'il naib fa'il ni makna dia apa? Pengganti untuk fa'il. Sebab apa? Fa'il pelaku. Tapi kalau fi'il mabni majhul ni, kita tak nampak pelaku di mana. Fi'il tu ada, tapi pelaku dia kita tak nampak kat mana. Jadi asalnya yang naib fa'il tu bukan fa'il. Asal dia adalah macam jadi maf'ul, jadi orang yang dikenakan pekerjaan. Contoh macam kita tengok Okey, kita tengok. Nusira at-talibu. Okey, asal dia nusira ni dia dah ubah jadi fi'il mabni majhul lah. Maknanya dia apa? Ditolong. At-talibu pelajar. Jadi seorang pelajar ditolong. Jadi dia tak ada bagi tahu pun siapa yang menolong. Dia cuma bagi tahu siapa yang ditolong. Sebab itulah dia panggil naibul fa'il, naib fa'il, bukan dia panggil fa'il. Sebab apa? Kalau fa'il ini kena ada apa? Ini kena jadi nasara. Pelajar itu telah tolong. Tapi ini tak. Pelajar itu telah ditolong. Jadi cara kita nak buat naib fa'il, cara nak buat fi'il naib fa'il, cara nak buat fi'il mabni majhul pun Hafiz mungkin dah terangkan dah semalam. Jadi okey. Jadi kita akan tengok pada latihan dia lah. Latihan dia first kali kita tengok dia kata ubah menjadi bentuk majhul. Yang mana nasara. Jadi kita tengoklah kaedah semalam yang telah diterangkan oleh Hafiz semalam. Ada kaedah kalau fi'il madi nak buat jadi majhul macam mana, fi'il mudhari' nak buat jadi majhul macam mana. Kita tengok dekat muka surat belakang. Lepas tu yang tulislah jadi majhulnya. Ni fi'il madi. Dia daripada sini fi'il madi, dua ni adalah fi'il madi. Dan ni adalah fi'il mudhari'. Boleh cuba-cuba. Dia ada dua cara kan? Cara untuk majhulkan fi'il madi, cara untuk majhulkan fi'il mudhari'. Okey, jadi okey, pertama kita tengoklah pada latihan perenggan yang pertama ni. Dia kata dekat situ cari naib fa'il isim zahir dalam teks berikut. Ini pembahasan dia macam fa'il je, dia lebih kurang macam fa'il. Cuma fi'il dia tu adalah fi'il mabni majhul, itu je beza dia. Dan ini digelar sebagai naib fa'il, bukan fa'il. Tapi sebenarnya dia punya susunan dia, cara untuk kita faham dia sama je macam fa'il.
Okey, macam ni. Dia kata cari naib fa'il isim zahir dalam teks berikut. Okey. Saya pernah bagi tahu dulu yang mana fa'il ni dia ada, yang pernah saya ajar dulu, fa'il dia ada isim zahir dan isim dhamir. Yang mana isim zahir ni adalah pelaku dia tu zahir, jelas dalam satu kalimat tu. Contoh macam tadilah nusira at-talibu. At-talibu tu satu kalimat, dia satu kalimat, maknanya dia zahir kalimat tu, dia jadi isim. Dia jadi naib fa'il untuk nusira. Maknanya jelas satu kalimat tu adalah fa'il. Okey, jadi dia kata apa kat sini? Cari naib fa'il isim zahir dalam teks berikut. Okey, kita tengok dekat nombor yang pertama. Ini saya kasih contoh, yang lain semua tuan-tuan boleh buat. Ni saya kasih salah satu contoh je. Okey, kita tengok apa. Okey, pertama, nuzifa al-faslu kulla yaumin. Okey. Nuzifa ni adalah fi'il mabni majhul. Kalau mabni maklum dia adalah nazzafa, maknanya dia membersihkanlah. Al-faslu ni maknanya dia dibersihkan. Dan ni al-faslu. Ni fi'il mabni majhul. Ni fi'il mabni majhul dan ini naib fa'il. Jadi inilah isim zahirnya. Sebab apa? Jelas satu kalimat tu adalah fa'il, naib fa'il untuk ni. Okey. Itu perenggan pertama. Dan untuk perenggan kedua pula kita tengok. Dia kata cari naib fa'il isim dhamir baris dan mustatir dalam teks berikut. Okey, kita tengok. Okey. First kali dia kata cari naib fa'il isim dhamir. Samalah macam latihan fa'il, dia suruh cari dhamir yang mana fa'il dia tu dia bergabung dengan fi'il. Jadi dhamir tu macam dah bersambung. Ada dekat hujung kalimat fi'il. Jadi dia suruh cari okey, ada soalan dia kata majhul tu maksud tak tahu pelakunya ke? Tak. Majhul ni macam dia lebih kurang macam tu. Sebab apa? Mabni maklum. Maklum maknanya diketahui. Kalau majhul tu macam betul lah kita tidak tahu pelaku dia. Sebab itulah digelar sebagai fi'il mabni majhul. Pelaku dia tak tahu, tapi yang kena pekerjaan tu kita tahu. Objek dia tu, siapa yang kena cuci tu. Macam nuzifa al-faslu, siapa yang kena cuci tu? Al-faslu. Tapi kita tak tahu siapa yang cuci. Jadi memang betul makna fi'il mabni majhul ni adalah fi'il yang tak tahu. Tak tahu apa? Tak tahu pelaku dia. Okey, kita sambung pada latihan. Okey. Jadi ini tinggal kita kena cari dhamir baris lah, dhamir baris dan mustatir. Lepas tu bawah ni cari fi'il yang sesuai. Fi'il madi, fi'il naib fa'il ke apa ni, fi'il mabni majhul, cari bezakan fi'il mabni majhul mana, fi'il mabni maklum yang mana. Jadi kat sini bab apa ni, fi'il mabni majhul. Jadi kita carilah. Okey. Itu saja dari saya. Insya-Allah. Baik, itu hanya bayang-bayang daripada ni. Hari ini kita bagi bayang-bayang dulu untuk latihan yang ini. Sekarang kita mintalah Ustaz Agong memperkenalkan daripada awal. Tadi hanya kita tengok dia punya susunan buku tu itu, tapi untuk nak memastikan tuan-tuan puan-puan akan membuat latihan-latihan mengenai soalan-soalan dari ini daripada hadis-hadis ini. Kena ingat setiap hadis-hadis yang ada dalam sini dia mesti berkait dengan kosakata yang dibagi di depan latihan itu ataupun di belakang latihan itu. Ada hadis kosakata. Ada kosakata tu kita kena tengok refer dengan kosakata tu. Baik, sila Ustaz Agong uraikan dengan ringkas bagaimana nak buat soalan-soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya nak ringkaskan dari awal Dari awal sebab kita dah habis dah untuk level 1. Cuma kalau ada tuan-tuan dan puan-puan masih belum terlalu faham, kita nak ringkaskan. Semua pelajar-pelajar dengarkan ya. Yang pertama kali, yang muka surat pertama yang kita pelajari. Ismun apa kalimatun, perkataan. Terbagi atas 3. Apa saja dia? Ismun, harfun, lepas tu fi'lun, ya. Ismun ni apa saja ciri-ciri dia? Antum kau tahu pertama alamat dia, ciri-ciri dia.
Alamat dia kena tahu. Apa saja alamat dia? Tanwin. Alif lam. Jadi kalau ada tanwin atau alif lam, maka dia ismun. Kena ingat lagi cari ciri-ciri dia, alamat dia. Terus apa lagi? Huruf jar ataupun dari segi makna. Kena tahu alamat dia, ciri-ciri ismun. Yang kedua, jenis ismun tu. Jenis-jenis dia. Ada yang 9 jenis ismun. Ingat juga jenis-jenis ismun. Sebab jenis-jenis tu berbeza. Ada yang mufrad, yang menyatakan tunggal. Ada yang musanna, yang menyatakan. Contoh yang mufrad apa? Contoh dia. Talibun, seorang pelajar. Kalau yang musanna atau tasniyah? Talibani. Boleh tak jadikan pakai alif lam? Boleh tak pakai alif lam? Talibani boleh tak pakai alif lam? Boleh, sebab dia ismun. Ismun boleh pakai alif lam. Talibani atau talibani. Terus yang jamak. Jamak ada 3 pula. Apa jamak yang pertama? Muzakkar salim. Contoh dia apa? Talibuna, yang pakai waw nun ataupun ya. Talibuna atau talibina. Jamak muannas salim? Talibani. Muannas salim? Talibatun. Pakai alif dan ta belakang dia. Lepas tu jamak yang terakhir apa? Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir ni apa? Tullabun. Dia jamak tapi tak ada tanda. Kalau yang jamak muzakkar salim ada tanda dia, waw nun ataupun ya nun di akhiran dia. Jamak muannas salim ada tanda, ada alif ta. Tapi jamak taksir tak ada tanda. Dah 5 dah. Yang keenam apa? Jenis isim. Isim munsharif, betul. Isim munsharif apa dia? Yang tak boleh pakai tanwin cuma nanti ada belajar di level 4. Jadi tak payah risau dulu. Itu nanti ada belajar level 4. Selepas tu yang ketujuh, al-asmaul khamsah. Dah ada belajar kan? Jadi kita pun dah ada belajar di ismun ni al-asmaul khamsah. Muka surat berapa tu? 20 kena tengok muka surat 20 al-asmaul khamsah. Ada 5 nama. Apa saja? Abun, ahun, hamun, zu, fu. Macam mana asmaul khamsah? Dia kadang dia pakai waw, zu fadlin macam ni. Zu makna dia apa? Mempunyai Orang yang punya kelebihan. Kadang bentuk dia ada za, fadlin. Sekarang dia pakai alif akhiran dia. Sini pakai waw. Sini pakai alif. Ataupun kadang bentuk dia macam mana? Zi kalau ini pakai ya akhiran dia. Jadi asmaul khamsah ni bentuk dia ada 3. Kadang dia zu, kadang dia za, kadang dia zi. Kenapa boleh berubah-ubah? Kenapa dia boleh berbeza-beza ni? Kenapa sini zu, kenapa sini za, kenapa sini zi? Kenapa? Disebabkan i'rab, perubahan dia, status dia. Ada kalau yang macam ni status dia apa? Rafa. Kalau yang ni status dia apa? I'rab dia apa? Nasab. Kalau ni status i'rab dia apa? Jar. Okey, dah 7 jenis isim. Yang 2 terakhir apa? Sama dia tu. Serupa. Isim mangkus dengan isim mangkus apa dia? Berakhiran ya, sebelum dia berbaris kasrah. Contoh dia apa? Al-Qadi, Al-Madi. Apa lagi? Banyak lagi tu. Kalau yang maksur berakhiran alif, sebelum dia baris apa? Baris fathah. Contoh dia apa? Al-Fatah. Al-Fatah. Sebelum alif tu, sebelum mat tu baris dia baris atas Al-Fatah. Rumah sakit bahasa Arab dia apa? Hospital. Mustashfa. Itu pun juga. Okey. Dah selesai dah jenis isim. Huruf apa saja yang antum dah belajar?
Harful jar. Antum dah belajar harful jar dah? Huruf jar ada berapa? 18. Apa saja huruf jar 18 tu? Lagukan sekali, lagu sekali. Kenapa kena faham huruf jar? Sebab ada dalam kitab Sebab kan selepas huruf jar, contoh fi, selepas dia mesti perkataan tu majrur atau jar. Sebab tu sini al-fasli, baris bawah dia. Jadi selepas huruf jar, perkataan selepas huruf jar mesti mempunyai status i'rab jar. Salah satu tanda status i'rab jar adalah baris bawah. Jadi sebenarnya yang kelas ni, al-fasl ni kan kelas. Sebenarnya asal dia tu al-faslu atau faslun. Tapi sebabkan dah ada huruf jar sebelum dia, maka dia menjadi baris bawah. Sebab tu jar-jar tu kan makna dia menarik. Dia tarik baris atas ni ke jadi baris bawah. Tu huruf jar. Lepas tu apa tu belajar lagi? Fi'il. Apa saja fi'il dalam bahasa Arab? Al-fi'il madi. Betul kan? Fi'il madi. Lepas tu? Fi'il mudhari'. Lepas tu? Fi'lul amri. Fi'il madi. Apa dia ni? Telah masa lampau. Contoh dia? Qara'a, contohlah ya, qara'a. Qara'a ni makna dia apa? Telah membaca. Kalau fi'il mudhari' dia apa? Yaqra'u. Maksud dia apa? Sedang membaca, dia sedang membaca. Fi'il amr? Iqra', makna dia apa? Bacalah. Dia ada wazan-wazan dia. Wazan-wazan dalam kitab tu muka surat berapa? Wazan untuk atau pola dia muka surat berapa? Ada? Muka surat berapa wazan atau pola dia? Muka surat 11. Bacalah tu muka surat 11. Jadi antum dah faham yang ni. Ismun dah faham, harfun dah faham, fi'lun dah faham. Selepas tu apa yang kita belajar lagi? Baru i'rab, baru masuk i'rab. Kalau kita dah faham yang tiga-tiga ni, macam ni poin-poin dia, lepas tu baru masuk i'rab. I'rab ada berapa? I'rab ada 4. Apa saja yang pertama i'rab tu? Rafa. Lepas tu nasbun. Lepas tu jarrun. Lepas tu jasmun. Okey. Yang rafa. Rafa ni apa saja ciri khas dia? Berakhiran dhammah. Atau berakhiran dhammah. Jadi kalau rafa, kalau dia rafa, paling majoriti tu rafa tu berakhiran dhammah, majoriti lah. Selepas tu kalau dia tak berakhiran dhammah, dia berakhiran alif. Alif macam ni berakhiran alif dengan nun nampak dia alif nun macam ni Contoh dia kitabani, faslani, apa lagi? Yang dua, yang musanna. Kalau tak macam ni, akhiran dia waw dan nun. Muslimuna, talibuna, jamak muzakkar salim, ataupun dia macam al-asmaul khamsah tadi. Zu, akhu Umar, contoh dia. Akhu Ustaz Umar, saudaranya Ustaz Umar. Akhu. Itu pun pakai waw juga, tanda rafa' dia. Okey. Abu Hurairah. Abu tu rafa' ke tak? Apa tanda dia? Waw. Jadi bukan yang nun ni tanda dia tu yang alif dengan waw ni Ini dua-dua ni untuk ismun ni.
Ismun. Ni khas untuk ismun ni. Lepas tu, kalau untuk fi'lun, ada berakhiran na. Contoh dia, ina. Ataupun ani. Ataupun una. Macam mana? Untuk anti macam mana? Anti membaca. Anti takra'ina. Anti taktubina. Pakai ina belakang dia. Kalau kamu berdua, antuma takra'ani. Antuma taktubani. Kalau antum taktubuna. Dalam ilmu tasrif kan dah belajar kan? Antum taktubuna. Kalau yang macam ni, bukan ya, alif, waw ni sebagai tanda dia. Ini fi'il ni tanda dia nun saja. Jadi kalau fi'il tanda dia nun. Bukan yang sini. Tapi kalau ismun tanda dia yang ni. Jadi antum memang kena tahu perbezaan ismun dengan fi'lun. Jadi yang paling penting itu yang ni sebenarnya. Dah faham yang ni baru naik ke sini. Kalau yang dhammah Zat, boleh saja. Fi'lun dan ismun boleh. Contoh yaktubu. Ini rofa' ke tak? Tanda rofa' dia apa? Dhammah. Kalau talibun, rofa' ke tak? Tanda rofa' dia apa? Dhammah. Tapi kalau talibani, rofa' ke tak? Tanda rofa' dia? Alif. Okey. Jadi tanda rofa' ada berapa? 1, 2, 3, 4. Apa singkatan dia? Doan. Dhammah, waw, alif dan nun. Okey. Kalau nasab macam mana? Paling banyak tu akhiran dia fathah. Paling banyak Yang yaktubu jadi yaktuba. Talibun jadi taliban atau at-taliba. Kalau alif nun jadi apa dia? Ataupun ya nun. Nasab dia macam mana? Kalau talibani jadi dia talibaini. Talibaini. Kalau talibuna nasab dia jadi apa? Talibina. Jadi tanda nasab dia apa yang dua-dua ni? Apa tanda nasab dia? Ya, bukan yang nun ni. Yang nun ni jangan pernah jadi tanda-tanda untuk ismun. Mana tanda nasab dia? Yang ya ni, dua ya ni. Jadi maknanya tanda nasab dia adalah ya. Okey. Tanda nasab ya. Jadi fathah yang pertama ni, yang kedua ni. Yang ketiga tanda nasab apa lagi? Al-asmaul khamsah. Macam mana nasab dia? Kalau asmaul khamsah rafa' dia macam ni, zu fadlin atau zu ilmin. Ini rafa' ni. Zu pakai waw Nasab dia macam mana? Inna. Za. Fat. Pakai alif dia. Jadi kalau asmaul khamsah yang antum baca muka surat 20 muka surat 20. Yang antum baca sana nasab dia dengan alif. Jangan pula diubah yang waw ni jadi ya. Jangan pula ikutkan yang ni. Sebab dia berbeza. Sebab itulah nama dia khas dia. Al-asmaul khamsah, 5 nama yang khas. Sebab dia agak berbeza daripada yang lain. Okey. Dah 3 dah. Yang keempat, apa tanda nasab? Kalau talibatun. Ini rafa' ke nasab? Rafa', tanda dia dom. Kita jadikan nasab dia inna talibati. Jadi kasrah. Tanda. Jadi kalau yang ni khusus untuk jamak muannas salim. Fathah ni. Jadi kalau terjumpa jamak muannas salim, sebelum dia ada inna ataupun anna ataupun yang lain yang serupa macam ni. Maka dia baris bawah. Jangan pula buat baris atas.
Macam ni salah ni. Dia tak sama dengan yang ni. Jamak muannas salim berbeza. Yang terakhir. Yang fi'il lagi. Fi'il ni kan tanda rafa' dia dengan nun. Okey. Contoh dia apa tadi? Contoh dia satu saja. Apa tadi contoh dia? Di antara yang tiga ni. Siapa yang boleh bagi contoh satu saja? Bukan yang ini ina, ani, una. Kalau yaf'alna tu bukan. Tak ada pakai dhamma, tak ada alif ya nun, alif ya waw sebelum dia kan? Kena ada ya alif waw sebelum dia, sebelum nun tu. Contoh dia apa? Dalam Al-Quran banyak. Apa? Apa dalam Al-Quran contoh banyak? Ta'lamuna, banyak kan? Ta'lamuna. Ini rofa' ni. Nak buat jadi nasab macam mana? Bagi sebelum dia an. Kita letakkan an sebelum dia. Ada yang tukang kacau jadikan dia nasab. An. Jadi macam mana dia ni? An ta'lamu. Apa yang kita hilangkan di sini? Apa yang kita ubah sini? Hilangkan na dia. Jadi tanda yang selepas ni, yang terakhir dia adalah membuang nun. Ini untuk fi'il saja, fi'il mudhari' yang ni saja. Yang berakhiran ina, ani dan una. Okey. Jadi tanda nasab ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Apa singkatan dia? Funky. Funky ya. Apa dia? Fa ni apa? Fathah. Alif ni? Alif. Nun ni? Membuang nun. Kaf ni? Ya ni? Tu dah ada semua. Ini kena faham ni level 1 ni, penting ni. Walaupun simple nampak dia. Kalau yang jar. Sekarang masuk yang jar. Tanda jar ada berapa? 3. Okey, kalau di sini rofa' majoriti dengan dhammah baris depan. Nasab majoriti dengan fathah baris atas. Kalau jar majoriti dengan kasrah, akhiran dia kasrah. Is ataupun in. Contoh sini mana dia talibun jadi talibin atau at-talibi. Talibin atau at-talibi. Boleh pakai alif lam. Nampak tulisan dia di kamera? Okey. Kalau yaktubu jadi mana ada jar fi'il? Fi'il mudhari' tak ada. Ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tak ada yang jar. Itu ciri khas dia. Jadi jar ni untuk ismun sahaja. Jadi tak ada yaktubu jadi yaktubi. Yaqra'u jadi yaqra'i. Tak ada. Jadi fi'il mudhari' tak ada yang jar. Fi'il mudhari' hanya ada untuk rafa', nasab dan jazam. Yang jar ni khas untuk ismun saja. Okey, jadi jangan cuba-cuba pula jadi yaktubu jadi yaktubi. Nombor 2, tanda dia apa? Yang sini ni, yang dua-dua ni, dia tanda jar dia apa? Yang dua ni. Tanda jar dia sama saja bentuk dia jar dia. Apa? Talibaini dengan talibina, sama saja bentuk dia. Sama-sama dengan ya. Bukan yang nun ya. Jadi kalau ismun ya tu, bukan nun dia. Nun tu untuk fi'il. Ya siapa? Syukri? Faham? Ya. Kalau yang asmaul khamsah, ini kan dha. Kalau jar dia macam mana? Kalau rafa' dia zu, nasab dia dha. Kalau jar dia macam mana? Contoh kita bagi li ya. Li kan huruf jar. Li dhi fa'lin. Jadi jar dia dengan ya. Jadi dia satu geng dengan yang ni. Satu geng Kalau yang ni talibati. Jadi jar dia macam mana? Ni dia pun satu geng dengan yang atas ni. Lit talibati.
Dia ikut yang atas ya. Yang terakhir, tanda jar yang terakhir apa? Saya letak di sinilah. Tanda jar yang terakhir lah, yang ketiga. Ini yang kedua. Okey, yang ketiga tanda jar yang terakhir. Contoh Makkah. Makkah tu rafa' dia. Nasab dia apa? Makkata. Jar dia apa? Ila. Contoh kita nak cakap saya ke Makkah. Ana ila Makkata. Tak boleh Makkati. Tak boleh pakai ni. Walaupun ada huruf jar, tak boleh bari bawah. Tak boleh macam ni. Yang betul dia apa? Ila Makkata. Ini jenis dia isim apa ni? Jenis dia yang daripada 9 tadi. Isim ghair munsharif. Jadi kalau isim munsharif, jar dia tanda kalau ada huruf jar dan dia mempunyai status i'rab jar, tak boleh bari bawah, tak boleh macam ni. Kena bari atas. Jadi tanda jar selepas tu ada yang ketiga adalah fathah. Jadi tanda jar singkatannya apa? Kalau sini Dawan, sini Funky. Tanda jar apa? Kaifa. Apa dia tu? Kasrah, ya dan fathah. Masih ada masa? Terakhir. Boleh ya? Kasrah, ya dan fathah. Yang terakhir jazam. Jazam ni khas untuk fi'il. Ya, Syafiq? Fi'il mudhari'. Ini hanya untuk fi'il dan itu fi'il mudhari'. Tak ada fi'il madi, fi'il amar yang jazam, tak ada. Kecuali antum punya mazhab lain lah. Mungkin ada. Tak ada. Apa saja tanda fi'il, tanda yang jazam? Fi'il, contoh dia yadribu. Yadribu ni ini rafa'. Rafa'. Kalau kita jadikan jazam macam mana? Lam. Contoh kita bagi lam yadrib. Okey. Jadi tanda jazam tu sukun. Yaqra'u jadi dia lam yaqra'. Yaktubu jadi lam yaktub. Ni yang pertama. Yang kedua, saya bagi sini yadriba ni. Atau yadribuna, sama saja. Kalau kita bagi lam macam mana? Lam yad. Macam mana? Lam yad. Contohlah kita bagi sukun jugalah macam atasnya. Lam yadriban. Boleh macam ni. Sini sukun, sini pun sukun. Tak ada function dia. Sebab tu kena padam sajalah nun ni. Jadi dia macam mana? Lam yadriba. Jadi kalau yang taktubina macam ni tadi ya. Taktubani, taktubuna, itu tu semua buang nun. Jadi tanda yang kedua adalah membuang nun. Okey. Tanda yang ketiga apa? Contoh dia takut, bahasa Arab dia apa takut? Yakhsha. Inama apa? Yakhsha. Yakhshallahu min ibad. Innama yakhshallaha ya min ibadihil ulama. Yakhsha, takut. Kalau kita bagi lam sini. Lam. Huruf illah yang belakang ni. Yang ini ni kena buang. Jadi kalau ada huruf illah di belakang, bila mana ada lam atau yang menjadikan dia jazam, kena hilangkan yang huruf illah tu. Jadi macam mana dia? Tak lagi yakhsha, tak jadi. Jadi dia yakhsha. Jadi pendek dia. Ataupun saya belum panggil lam ad'u. Saya belum berdoa. Tak apa lagi ad'u, tak ada lagi. Ini boleh dibaca. Kalau ini apa tanda dia? Membuang huruf membuang huruf illat. Jadi singkatan dia, apa singkatan dia untuk jazam? Sulatun. Sulatun sukun illat sulatun. Sulatun macam ni tulisan dia.
sukun, membuang huruf illat, membuang nun. Okey? Sukun, membuang huruf illat, membuang nun. Membuang huruf illah, membuang nun. Sulatun. Jadi kena ingat, tanda rofa singkatan dia apa? Dawan. Tanda nasab singkatan dia apa? Funky. Tanda jar singkatan dia apa? Kaifa. Tanda jazam singkatan dia? Sulatun. Itu saja pertama dulu. Nanti yang lain-lain tu nantilah. Okey. Takut buang masa. Okey, itu saja. Ada soalan? Pelajar. Kena tahu ni. Apa dia? Dajah macam ni. Okey, yalah. Syukran. Masya Allah, Masya Allah. Sangat jelas, sangat jelas. Pada mereka-mereka yang masih lagi kusut, tak boleh juga, bolehlah masuk kelas Zoom. Ustaz Agong, dia ada buat kelas Zoom. Boleh masa dalam kelas tu kita boleh berbincang, kita boleh tengok wajah, kita boleh berbincang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa sebenarnya besok kita akan buat ujian. Esok kita akan buat ujian. Jadi kenalah ulang balik. Jangan risau. Tak apa, kita kena usaha. Jangan tak risau. Malam ni tidur lewat sikit. Bangun awal ataupun bangun awal besok, baca balik. Semak semua ilmu-ilmu yang kita dah baca. Sangat jelas. Jadi kita minta lah Syahir dan juga Hafiz kena buat catatan apa yang guru kita mengajar, Ustaz Farid, Ustaz Agong mengajar tu. Kita kena buat catatan supaya kita dapat menyampaikan. Kerana kita buat persiapan. Ada lagi Aqil, Marzuki, semua kena belajar mengajar. Kalau tidak, kamu bukanlah orang yang terbaik. Orang yang terbaik ialah mereka-mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi yang ini pun nanti kita dalam pelajaran ni banyak diambil hadis-hadis, Ustaz, ya. Diambil hadis-hadis latihan. Sangat baik. Tuan-tuan puan-puan, belilah buku buku daripada Ustaz Wan Rosli. Ustaz Wan Rosli, iaitu senarai perkataan paling kerap berulang bahasa Arab. Ustaz Wan Rosli pun minta dekat saya supaya umumkan. Buku ini sangat mustahak kerana ini sebagai kamus. Kamus untuk kita memahami Al-Quran. Dia ada berapa ribu, 3,650 perkataan. Kita mainkan setiap hari dengan perkataan-perkataan ini. Selain daripada perkataan-perkataan untuk kita bercakap. Yang ini kita nak belajar ni, kita nak belajar nahwu sorof, sangat mustahak yang ini juga. Yang ini sangat-sangat mustahak. Kalau boleh beli ini dulu sebelum kita nak beli kamus Oxford dan sebagainya. Kalau sesiapa yang belum ada lagi kamus-kamus itu, boleh menempah, dan kita akan ada satu pengajian untuk ataupun sesi untuk memahami cara bagaimana nak gunakan kamus. Nak gunakan kamus, kena belajar tu. Kalau tidak, kita teraba-raba nak cari. Kena teraba. Jadi kita ada sesi untuk kita nak faham baca Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jangan lupa dapatkan buku-buku. Sekejap lagi ada pengajian bahasa Arab Al-Quran. Belilah buku ini. Buku teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran daripada Ustaz Wan Rosli, Dr. Wan Rosli, ya. Dia pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa, dan juga lagi satu latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Kita mesti nak belajar bahasa ni, kita mesti kena buat latihan-latihan. Di samping kita membeli 3 buku, buku Al-Fatih, Nahu, dan buku Tasrif Ilal, juga Lantera. Lantera ini kita akan mula buat kelas. Minggu depan kita akan buat mula kelas. Selepas asar, setiap hari 1 jam akan diambil oleh pelajar-pelajar kita. Ustaz dah boleh panggil pun Ustaz. Yang orang dah mahir dah. Iaitu Syahir dan Hafiz. Selepas asar akan ada pengajian untuk ini. Kita akan bagi masa 1 jam. Ini sangat mustahak. Kelas ini sangat mustahak.
Kalau tidak ada kelas ini, kita tidak dapat menguasai apa yang kita belajar pagi. Jadi itu. Kemudian juga, jangan lupa besok ada ujian. Besok ada ujian, jangan lupa. Kemudian belah petangnya ada sesi tuition. Sesi tutorial. 1 jam juga ya. Habis kurang waktunya. Lepas Zuhur Okey, lepas Zuhur esok hari Sabtu. Jadi ada sesi tutorial lah. Kita bagi ujian sebelah pagi. Pukul berapa nak bagi ujian? Ujian pagi kamu apa ada ujian. Kemudian kamu nak buat ujian untuk pelajar-pelajar apa nama tu yang ikut kelas ni. Pukul 10.30 ya. Pasti kan kita mula 10.45 lah. 10.45 semua sekali kena bersedia untuk mengikuti ujian kita. Semua kena ni, jangan takut. Kita tak ada siapa yang nak cek ketah-ketah tuan-tuan dan puan-puan. Masing-masing periksa sendiri. Dah habis semua petang tu kita terus ulang. Kita huraikan apa soalan-soalan, jawapan yang macam mana. Tapi kena duduk. Kalau kita tak praktik tak boleh. Kena praktik. Sangat ini termasuk jurus 9 yang disediakan oleh Ustaz Syamsul Ma'arif. Saya pun terlupa tak baca lagi jurus 9. 9 jurus 9 kaedah. Bagaimana nak menguasai pengajian bahasa Arab, nahwu dan sorof. Bagaimana kita nak menguasai pelajaran ini? Dia ada 9 kaedah ataupun 9 jurus. Ada satu buku Ustaz Syamsul Ma'arif dia buat. Ustaz Syamsul Ma'arif ni orang yang luar biasa. Terlalu banyak dia buat buku-buku, macam-macam buku yang dia buat. Kita kalau ramai yang followers kita ni, bolehlah kita terjemahkan dia balik dalam bahasa Malaysia. Kerana semua bukunya dalam bahasa Indonesia. Tak banyak sangat beza. Sikit saja. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin membuat pengumuman. Dengar. Dan bagi tahu semua kawan-kawan, kita akan iklan. Bermula hari ini insya-Allah 2.45 ke 2.30? Bagi lewat sikit 2.45 lepas makan semua kan. Kita buat 2.45 iaitu program Khatam Al-Quran live. Program Khatam Al-Quran selama 3 bulan. Pelajar-pelajar ni dah buat. Dah 4 kali pun mereka khatam. Program 3 bulan Khatam Al-Quran dengan bacaan terjemahan. Bukan tafsir. Kita ramai-ramai kita baca Al-Quran, kemudian ada bacaan terjemahan. Setiap hari 5 waktu. Subuhnya. Tapi hari ni tu kita lewat sikit pasal hari ni Jumaat. Hari-hari kita akan buat kalau waktu subuh waktu subuh kita akan umumlah ya, waktu subuh pukul apa. Pasal pagi ni dia orang nak kena serah sabak dia orang apa semua. Jadi kalau kita nak ambil itu mungkin kita akan bagi tahu waktu subuh pukul apa. Kemudian waktu zuhur, selepas waktu zuhur, lepas kita solat waktu zuhur, dia makan masa tak lama, 10 minit saja. 10 minit saja setiap hari 5 waktu dengan bacaan terjemahan. Asarnya, lepas asar kita buat. Kemudian lepas maghrib ataupun sebelum maghrib nanti kita tetapkan. Tapi untuk hari ini 2.45 marilah kita mulakan program Khatam Al-Quran setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan berterusan kita baca Al-Quran kerana kita yakin bahawa Al-Quran ini akan menemani kita di akhirat nanti. Jadi kalau 1 tahun tuan-tuan dan puan-puan kita khatam 4 kali. 3 bulan khatam. 3 bulan khatam. Sebenarnya tak sampai 3 bulan. Kerana muka suratnya ada 600 lebih. Jadi makna 2 bulan ya. Dah boleh habis 2 bulan lebih. Mereka ini dah 4 kali dah. Berapa kali dah saya? 4 kali. Dah 4 kali yang mereka khatam. Jadi kita nak ajaklah semua pengikut program kita, dan tanggungjawab tuan-tuan puan-puan, ajaklah semua. Bila kita iklan nanti, ambillah kita punya iklan itu, tolong sebarkan kepada semua melalui Facebook, tuan-tuan puan-puan, melalui WhatsApp. Tolonglah, tolong bagi tahu jika ada
Twitter ke apa, akan bagi tahu semua. Ada setengah tu dia ada sampai 100,000 followers. Kalau hati-hati ni 1 juta. Tolonglah, tolong kita sebarkan. Setengah-setengah setengah-setengah orang followers dia melalui dia punya ini Facebook ni, followers dia pun banyak, beratus ribu ada, 5,000 ada, macam-macam lah badan-badan. Ini dah 9.5. Jadi terima kasih Ustaz Agong. Kita dengan segala hormatnya mempersilakan sahibu sama Ustaz Farid. Ustaz Farid, sila kita sediakan tasrif. Sediakan tasrif. Nak menyanyi satu lagu dulu kan? Macam mana? Suruh dia menyanyi. Ramai-ramai menyanyi. Bagi. Tekan butang share. Ustaz Farid kata kelas dia ada suruh tekan butang share. Tekan butang share, minta banyak pengikut. Tak ramai ni. Tanggungjawab tuan-tuan perempuan, bantulah. Ambillah ini sebagai kebajikan kita, untuk sebagai bekalan akhirat kita, yang kita menjalankan kerja, mengajar juga. Dengan secara tak langsung, tuan-tuan perempuan terlibat dengan pengajaran ilmu. Ini kita tekan share ni, kita mana secara tak langsung, pelibatan kita menyampaikan ilmu. Baik, sila boleh tolong menyanyi. Buka surat berapa? Tolong bagi tahu. Kuat-kuat yang semua sekali, kuat-kuat. Kalau di mana, di Magelang ni, kami dulu, saya bawa pelajar saya, bila ada sana 100 orang, satu kelas tu ada 100 orang. Bila malam mereka selepas muzakarah ataupun sewaktu muzakarah, ada grup-grup ni, dia bawa periuk, dia bawa dulang, dia bawa kotak, mereka akan pukul gendang. Semasa mereka buat lagu-lagu tasrif ni, mereka suka sangat supaya benda tu nak lekat ingatan dia. Jadi mereka penuh bersemangat dengan khayalan lagu itu. Mereka akan pukul gendang, pukul dengan periuk dia jadi gendang, dengan dulang dan apa saja yang boleh ni, ketuk meja. Jadi pada sedia? Dah bersedia belum? Dah, okey. Cuba ni yang lain-lain, apa yang nak baca, muka surat berapa? 178. Baik, perempuan dan tuan-tuan dan perempuan, buku Lantera 178. Pelajar-pelajar buka buku Lantera, semua sekali kena. Yang tak ramai yang kita ni yang datang ni masih lagi belum ramai. Kalau ada tuan-tuan perempuan, ada anak-anak buah, bolehlah kalau dah habis dah dilonggarkan ini interstate, boleh bergerak dan hantarlah mereka-mereka yang ingin mempelajari kursus 3 bulan. Sedia semua 178 buku Lantera. Ni semua tolong lagukanlah kuat-kuat. Baik, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Lentera Santri muka surat 178, dia lagu pasal isim marfu', lagu pasal isim marfu' yang kita belajar dekat dalam buku Nahwu tu. Berfikirlah bisa, insya-Allah bisa. Bahasa Arab itu mudah dicerna. Banyak praktek, itulah kuncinya. Tidak menyerah, itu pula syaratnya. Banyak praktek, itulah kuncinya. Tidak menyerah, itu pula syaratnya. InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. Isim marfu' ada 7 macamnya, mubtada, khabar dan juga fa'il. Naib fa'il isimnya kana, khabarnya inna dan juga tabi'. Naib fa'il isimnya kana, khabarnya inna dan juga tabi'.
InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. Mubtada permulaan kalimat, khabar itu penyempurnanya, fa'il pelaku, naib penggantinya, tabi' pengikut kata sebelumnya. Fa'il pelaku, naib penggantinya, tabi' pengikut kata sebelumnya. InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. Nak penjelas kata sebelumnya, ataf dengan perantara hurufnya, taukid penguat kata sebelumnya, badal menjadi sasaran hukumnya, taukid penguat kata sebelumnya, badal menjadi sasaran hukumnya. InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. InsyaAllah berfikir bisa. InsyaAllah pasti bisa. Hebat ya. Wah, semangat sekali ya. Bersemangat sekali. Kalau boleh tu, yang mana yang duduk di rumah tu libatkan cucu-cucu kita, anak-anak kita. Kamu nampaknya kelas kita jalan ni, orang-orang muda tak banyak. Yang paling lama, paling banyak ni warga emas. Jadi ini sesuatu yang tak kena, tak betul. Kita lemah. Ini kita kena ubah balik. Anak-anak yang mana 10 tahun, sampai 10 tahun kita kena pukul. Dia kena solat, kena pukul. Dan juga kena paksa dia belajar bahasa Arab. Mesti kena buat. Ini sesuatu tak kena. Kita tengok daripada sambutan kita ni, pelajar-pelajar tahfiz pun tak kisah, tak nak belajar ni. Padahal ini sangat-sangat mustahak. Kalau nak belajar ni Ustaz Farid ya, ada yang mana dapat pertolongan ni, dapat pertolongan ustaz-ustaz, mereka galakkan untuk pergi belajar di Magelang. Kena pergi ke Magelang di Indonesia, kena bawa keluar duit berapa dengan visa lah apa semua, RM1,000 je. Kemudian nak pergi duduk di sana, bayar yuran apa semua, 2 bulan duduk di sana. Kita sekarang ni dah ada di sini, kita ada. Tetapi kepada mereka-mereka ustaz-ustaz yang mana yang nak cepat supaya mereka boleh mengambil metod Ustaz Syamsul Ma'arif ni, mereka boleh pergi ke Magelang. Mereka pergi ke sana, suhu dia sepanjang tahun 24 darjah. Suhu dia, cuaca dia lebih kurang macam Cameron Highland. Dia tidak ada rasa panas langsung. Macam Cameron Highland tinggi. Malam dia sejuk betul-betul. 24 darjah. Siang malam itu sama saja. Sepanjang tahun. Bukan malam lagi sejuk lah, bukan siang malam. Jadi mana itulah, kalau orang nak menuntut ilmu, dia sanggup korban banyak. Dan pelajar-pelajar yang mana yang nak pergi mengikuti di sana, budak-budak dia sendiri datang semangat. Budak-budak Indonesia ni, mana yang biasanya yang dah jadi hafiz, dia akan naik kapal. Kerana nak naik kapal terbang, saya ulang lagi, jangan marah kepada saya. Pasal saya ulang untuk bagi semangat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang mana yang dah nakatkan habis, ataupun dia dah rasa memang dia dah 10 juzuk ke 5 juzuk ke, dia dah tak boleh nak pergi jadi hafiz, dia akan mendalami bahasa Arab Ustaz Farid. Dia mendalami, dia buat macam mana? Dia kumpulkan wang, dia naik kapal. Kerana ini yang paling murah. Kapal terbang mahal. Kena 5 hari 4 malam punya perjalanan. Daripada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Lombok lah. Tak berapa jauh Lombok tu, tak berapa jauh, pasal Lombok tu dekat Bali, tapi Sulawesi semuanya jauh, ya. Dan kalau naik bas daripada Aceh, daripada Medan, 5 hari 4 malam juga naik bas.
Mereka sanggup berkorban. Tapi anak-anak kita di Malaysia ni kurang sikit pengorbanan. Kita mintalah ustaz-ustaz tolong beri semangat, kerana semua pelajar-pelajar dia perlu mempelajari kitab yang mana yang dah mengikuti kelas-kelas hafazan. Kadang-kadang tu dia tak boleh nak habis. Macam saya cakap lah, banyak kelas macam Marzuki dia habis baru dia habis. Dia baru habis 3 bulan lebih baru habis jadi hafiz. 5 bulan. 5 bulan jadi hafiz baru habis. Tapi daripada berapa puluh 30 orang yang duk belajar sekali dengan dia, hanya 2 orang yang boleh buat syahadah. Jadi hak mana yang nampak daripada awal, tuan-tuan jangan paksa mereka duduk 3 tahun 4 tahun. Kalau nampak tak boleh, switch ambil bahasa Arab terus supaya dia boleh belajar kitab. Dia boleh jadi alim. Ya. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, pelajaran yang ke berapa? Ada nak ni daripada lantera ada nak ulang? Tak ada Minta muka surat berapa? Cepat tengok. Muka surat berapa? Ustaz Farid. Semalam. Mana buku ni, mana buku? Tasrif. Mana? Okey. Mana kamu punya buku ni? Mana kamu punya buku? Cepat. Buka surat 13. Okey, cepat. Jangan kita rugi masa. Hari hari Jumaat. Baik, buku muka surat 17 pelajaran 9 fi'il amar bini ini bina sahih. Bina amar, bina ajwaf, bina mudha'af. Ini bawah. Ya. Mudha'af. Apa baca ke? Baca dulu. Sila saya baca. Kita nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada buku tasrif muka surat yang ke-17 kita akan mulai lagi sekali lah pasal bina mudha'af ni. Ditulis di sini pelajaran yang ke-10 fi'il amar bina mudha'af. Bina mudha'af bina apa? Bina yang fi'il madi dia, bina dia apa? Bina yang ain dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama. Ya. Asalnya ada dal ada 2. Dal yang pertama jadi ain fi'il, dal yang kedua jadi lam fi'il. Dal yang dal yang pertama ada baris sukun, baris mati, dan dal yang kedua ada baris fathah, baris atas. Okey. Jadi diorang akan gabungkan, diorang akan jadikan dia sabdu. Dan kalau kita perasan setiap huruf yang bersabdu ni sebenarnya dia ada 2 huruf. 2 huruf tu adalah 2 huruf yang sama. Jadi asal fi'il madi dia adalah radda dan fi'il mudhari' dia yaruddu. Jadi fi'il amar dia dijadikan sebagai rudda. Kaedah dia sama kalau dah berubah domir macam saya kata semalam. Fi'il amar ni kalau secara basic domir yang dia masuk hanyalah 6 domir. Sebab apa? 6 domir ni adalah domir yang sesuatu yang kita tengah cakap dengan dia, kita tengah berdepan dengan dia. Macam kalau huwa tu dia, maknanya kita tak cakap dengan dia tu, kita cakap dengan orang lain. Nak cakap pasal huwa, pasal dia ni. Jadi kalau kita nak perintahkan orang, kita mestilah perintahkan orang yang ada kat depan kita. Sebab itulah dia masuk 6 domir. Ini untuk asas lah. Okey, jadi pertama domir anta. Anta ni dia macam ni je. Dia tak nampak apa-apa penambahan. Dia rudda. Anta, kita nak perintahkan satu orang lelaki. Lepas tu kalau antuma pula rudda, ada alif kat situ. Alif ni bermakna 2 lah, makna dia kamu berdua. Rudda. Lepas tu ada tambah alif. Lepas tu bila dah masuk dhamir antum, dah jadi ruddu. Wow. Alif ni saya cakap alif ni nak tandakan makna jamak. Lepas tu bila dah masuk dhamir anti, dia jadi ruddi. Dia tambah ya. Dia tambah ya dekat hujung dia tu. Lepas tu dekat domir antuma, macam saya kata antuma ni lelaki pun sama, perempuan pun sama bentuk dia. Cara kita nak bezakan, tengok
tengah cerita pasal apa, lelaki ke perempuan. Kalau tengah cerita pasal bab lelaki, kita jadikanlah dhamir antuma untuk lelaki. Kalau tengah ceritakan ayat tu pasal perempuan, kita jadikanlah antuma tu sebagai kamu berdua perempuan. Okey. Cuma dekat sini antuma yang pertama dia nak memaknakan lelaki, yang kedua dia nak maknakan perempuan. Okey, antunna, dah masuk antunna ni urdudna. Jadi urdudna. Okey, lepas tu kita tengok contoh lagi satu, firra. Firra asal dia farra. Fi'il mudhari' dia adalah yafirru. Kalau rudda, fi'il madi radda, fi'il mudhari' dia yaruddu. Okey, firra sama je macam rudda tadi. Dia apa ni? Bila dhamir anta, dia tak ada apa-apa. Dia macam tak ada tanda apa-apa. Bila dah masuk dhamir antuma, ada alif, firra. Bila dah masuk dhamir antum, kamu semua lelaki, jadi firru. Bila dah masuk dhamir anti, nak perintahkan kamu perempuan, kita jadikan dia firri. Sama, tambah ya. Kalau tasniah untuk dua orang ni, tambah alif. Untuk jamak, untuk lelaki, ramai lelaki, tambah waw dan alif. Dan kalau untuk seorang perempuan, tambah ya. Patut antuma pun alif juga, firra untuk perempuan. Dan antunanya adalah ifrirna. Okey, jadi saya ada huraian sikit lah pasal rudda punya fi'il amar dengan firra ni. Kalau kita masuk dekat dhamir antunna, tengok, rudda dia punya antunna urdudna. Tapi kalau firra, kenapa ifrirna? Okey, jadi huraian ni macam ni. Dia yang pentingnya fi'il madi ni, dia dekat kamus kebiasaannya dia akan tunjuk fi'il mudhari' sekali. Sebab apa? Sebab benda tu penting. Sebab apa? Kalau salah baris, makna dia akan jadi lain. Jadi ini pun sama juga. Kita contohlah macam ada wazan lain kan. Contohlah kita tengok salah satu contoh kat bawah dia. Dulla. Dulla ni asal dia adalah dalla. Fi'il madi dia adalah dalla. Fi'il mudhari' dia adalah yadullu. Okey, jadi fi'il amar dia jadilah dulla. Bila dah masuk dhamir antunna, dia akan jadi udlulna. Sebab apa? Fi'il mudhari' dia. Kalau kita tengok kan, kalau rudda, radda, yaruddu. Antunna, urdudna. Dia jadi dhammah sebab apa? Sebab fi'il mudhari' dia dhammah. Yadullu, bukan yadillu, dal dia tu. Jadi bila dah masuk dhamir antunna, dia akan bagi tahu kita yang dia punya bentuk ni macam ni, urdudna. Kalau fi'il mudhari' dia macam bentuk macam radda tadilah, yaruddu, radda, yaruddu. Tengok, kalau fi'il amar untuk firra baris bawah. Kalau rudda baris dhammah ra dia. Awal dia baris dhammah, ini baris kasrah. Sebab apa? Asal dia fi'il madi dia adalah farra dan fi'il mudhari' dia adalah yafirru. Lepas tu bila nak buat fi'il amar dia jadilah baris kasrah. Mungkin Ustaz Farid nanti akan hurai cara nak buat fi'il amar dia. Dia jadi firra. Dan bila dah masuk dhamir antunna, bentuk dia pun lain dengan rudda. Dia jadi ifrirna. Kalau rudda dia jadi urdudna. Jadi kalau dulla ni kita nak bentuk macam mana? Kita tengok asal fi'il madi dia apa? Asal fi'il madi dia dalla. Lepas tu kita cuba tengok ada mudhari' dia, dan mudhari' dia adalah yadullu. Jadi dia ikut bentuk mana? Dia ikut bentuk radda yaruddu. Dia jadi dulla. Bila dah masuk dhamir antunna, dia jadi udlulna. Kalau yang daripada antuma, kalau dah sampai antuma, antum, anti, antuma ni sama je. Kalau antuma tambah alif, lepas tu antum tambah waw, kaedah dia sama, jangan risau. Dan ini ahibba, ihtamma, ista'idda, ini dah termasuk kepada fi'il yang lebih kepada 3 huruf lah. Ini kita belajar yang ni je lah, yang saya akan hurai yang ni. Sebab apa? Ini yang basic punya lah, 3 huruf. Jadi itu saja dari saya, InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih Adik Syahir. Dia telah menghurai dan bina mudhaf. Fi'il amar bina mudhaf. Kemudian yang ini belum lagi. Baik, Ustaz Farid, kerana kena habis pelajaran ini kena habis kerana kita nak masuk level 2.
Dia panjang. Kita cuba bagi simple lah. Kita cuba. Kalau nak habis juga hari ni, kita akan buat ujian sampai dekat mana yang kita dah habis lah. Ujian sampai kat situ. Jadi minta Ustaz Farid bagi huraian supaya semua jelas. Jadi jangan lupa besok ada ujian, semua kena sertalah, kena ikut kelas. Jangan lemah semangat. InsyaAllah Allah akan bantu. Yakin betul-betul kepada Allah. Nanti kita akan baca jurus, iaitu petua dia. Kaedah-kaedah macam mana kita nak menguasai pengajian ilmu nahwu dan sorof. Tidak susah. Yang jadi susah ni semua tak mau ikut. Terutama anak-anak muda. Ya, Ustaz Farid kata iblis. Saya tak kata. Iblis mengganggu lah. Iblis mengganggu. Kita minta ustaz-ustaz pun bagi sokongan. Tak ada rugi untuk masuk belajar. Kita pun tak charge, 1 sen pun kita tak charge. Hanya suruh budak-budak duduk sekali. Mana budak-budak yang belajar hafazan, ikut dengan kelas. Kerana mereka nak sambung tu, nak belajar alim. Kalau nak belajar alim, kena master nahwu dan sorof. Jangan tidur di belakang. Jangan tidur. Iblis memang macam-macam. Dia bisik macam-macam. Tidurlah. Macam-macam. Ini depan kita. Ini bukan ni. Ternyata kalau depan kita, lepas solat subuh tadi, saya akan perhati ada yang terlena. Masa zikir tu boleh tidur. Hafiz lah. Ini semualah waktu-waktu yang terbaik iblis ganggu. Waktu-waktu yang terbaik dah cukup dah. Malam Allah kata gunakan malam tu untuk tidur. Mari waktu ni dah matahari nak keluar tu, itulah waktu yang terbaik untuk kita doa. Ya, iblis kata tidurlah. Waktu Ustaz Farid waktu zikir ni, waktu zikir apa boleh ni. Baik, minta dengan tidak melengahkan masa lagi, sila Ustaz Farid huraikan apa yang telah dibacakan tadi. Kerana kalau tak boleh habis tak apa. Kita akan buat ujian. Dia hanya ada lebih kurang 1 buka surat ya. Habis 1 buka surat. Kalau tak habis tak apa. Pasal Ustaz Farid nak hurai dia kata panjang. Tak apa, kita berhenti dekat mana yang patut. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dibacakan tadi dalam membuat fi'il amar, tuan-tuan ingat kembali pada semalam kita telah bincangkan untuk membuat fi'il amar ni, first, yang pertama sekali yang perlu sangat kita tahu adalah meletakkan, dicedok ataupun diambil daripada mana. Diambil setiap fi'il amar adalah diambil daripada fi'il mudhari'. Okey. Tuan-tuan refer kepada buku perkataan fi'il amar. Untuk sekarang kita belajar, tuan-tuan perlu tahu yang pertama adalah fi'il amar. Fi'il amar. Okey, fi'il amar. Kemudian perkara yang kedua tuan-tuan perlu tahu adalah kita dalam bab fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Fi'il yang bersabdu. Mudha'af adalah fi'il yang bersabdu. Okey. Tak kira 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama yang kita perlu tahu hari ini adalah perkataan yang kita nak belajar adalah rudda. Rudda ni adalah fi'il apa? Fi'il amar. Seperti mana yang saya bagi tahu, kita perlu refer, ambil daripada fi'il mudhari'. Apakah fi'il madhi rudda? Fi'il madhi rudda adalah radda, yaruddu. Okey. Sekarang kita nak buat fi'il amar, kita buang fi'il madhi, kita jadikan ni fi'il amar. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, dia ada step dia. Seperti yang kita bincangkan semalam, step yang pertama adalah kita membuang harful mudhara'ah. Apa itu harful mudhara'ah? Step pertama, harful mudhara'ah yang di awal ni. Nampak tak? Ya ni, ini dipanggil harful mudhara'ah. Buang. Dan tak perlu digantikan dengan alif. Sebab apa tak perlu digantikan dengan alif? Sebab bila kita buang, huruf ini yang pertama ni sudah pun berbaris. Tak perlu lagi kita tambah alif. Yang semalam
tuan-tuan, semalam daripada yadribu kita jadikan dia fi'il amar, yadribu. Jadi dia idrib, buang ini tambah alif. Sebab apa perlu ditambah alif? Kerana huruf yang pertama dad ni adalah mati. Nampak? Ini huruf yang pertama dia hidup. Tuan-tuan nampak hidup. Jadi tak perlu ditambah alif. Step yang kedua tuan-tuan perlu tahu adalah bukan matikan. Untuk fi'il mudha'af bukan kita sukunkan, tetapi kita fathahkan huruf akhir. Fathahkan huruf akhir. Okey? Jadi daripada yaruddu tuan-tuan tukar jadi yarudda. Itu dua step. Begitulah yang berlaku kepada semua fi'il-fi'il yang mudha'af. Kalau tuan-tuan ikuti pengajian kita dengan baik, inilah yang berlaku kepada semua fi'il mudha'af. Ada dua step. Step ni tuan-tuan perlu ingat. Contoh dalam buku kata apa lagi? Dia mengatakan perkataan firra. Radda yaruddu makna kembali ataupun menjawab. Menjawab telefon dipanggil raddal hatif. Okey. Farra dalam Quran ada sebut fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Dalam surah Az-Zariyat. Okey. Juzuk 27 page yang pertama. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firra apakah fi'il madhi dia? Fi'il madhi dia adalah farra. Okey? Boleh? Farra yafirru. Kita dah bagi tahu tadi setiap fi'il amar yang kita nak buat adalah diambil daripada fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Kita buang dia fi'il madhi. Macam mana tuan-tuan gunakan step yang saya bagi tahu tadi? Step yang pertama adalah dihazafkan huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ah? Ini tuan-tuan buangkan. Buang. Adakah perlu ditambah alif? Tak perlu ditambah alif. Sebab apa tak perlu ditambah alif? Kerana huruf yang pertama dia hidup. Huruf yang pertama hidup. Ambil marker baru dalam almari semalam. Marker baru. Al-Ams. Aqil. Marker baru semalam. Okey Sebab apa tak boleh ditambah alif? Kerana huruf yang pertama dah berbaris. Step yang pertama Okey. Step yang kedua adalah fathah ke huruf akhir. Yafirru jadi firru. Step yang kedua fathahkan dia jadi firra. Merah ada wujud. Merah. Laun al-ahmar wujud. Ada dua semua. Kat mana banyak? Okey Tuan-tuan nampak tak? Dua step ni. Itu jadi fi'il amar dia adalah firra. Okey? Ini fi'il yang 3 huruf. Tuan-tuan tengok fi'il yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf contoh. Kita ambil satu. Fi'il dipanggil sebagai fi'il ihtamma. Ihtamma yahtammu. Ihtamma. Ini adalah fi'il amar. Fi'il mudhari' pun sama. Ihtamma yahtammu. Fi'il mudhari' adalah yahtammu. Yahtammu. Ada nampak Apa fi'il amar dia tuan-tuan? Fi'il amar dia adalah ihtamma. Okey, seperti mana yang saya bagi tuan-tuan. Ihtamma ni makna cakna, mengambil berat. Ihtamma. Fi'il madhi pun ihtamma, fi'il mudhari' pun ihtamma. Okey. Sekarang ni tuan-tuan lihat step yang pertama hazaf huruf mudhara'ah. Kita buang huruf mudhara'ah, hazafkan. Okey. Step yang kedua fathahkan huruf akhir. Kita fathahkan, kita buang, fathahkan. Jadi nak baca macam mana tak boleh baca. Sebab apa tak boleh baca? Sebab huruf pertama mati. Dia perlukan kepada alif untuk membantu kita boleh baca. Tambah alif. Jadi ihtamma. Boleh? Okey. Contoh yang lain.
Contoh yang lain dalam buku tuan-tuan lihat. Apa dia contoh yang lain? Iaitu ista'adda, bersiap siaga, bersiap sedia. Okey, tuan-tuan nampak Ista'idda. Boleh? Ista'idda. Ni fi'il amar. Apa fi'il madhi dia? Fi'il madhi dia adalah ista'adda. Ista'adda. Yasta'iddu fi'il mudhari'. Yasta'iddu. Okey. Sekarang step dia, tuan-tuan buang fi'il madhi, tak ada kena-mengena, kita ambil fi'il mudhari'. Yang pertama, hazafkan huruf mudhari'ah. Memang kita akan hazafkan huruf mudhari'ah. Step pertama, hazafkan huruf mudhari'ah, huruf yang pertama. Kita hazafkan, okey. Fathahkan huruf akhir. Okey, kita fathahkan. Jadi bagaimana tak boleh baca? Sebab apa tak boleh baca? Sebab huruf yang pertama mati. Tambahkan alif. Jadi ista'idda. Jadi macam mana? Jadi ista'idda. Nampak tak? Jelas. Jadi ista'idda. Ini fi'il amar. Kamu bersiap siagalah, bersiap sedialah. Okey, seperti mana yang kita bincang semalam, tak perlu saya hurai panjang. Ista'idda adalah dhamir dalam tu anta. Kamu bersiap sedia. Kalau dua orang, tuan-tuan tambah je alif. Ista'idda. Kalau ramai, tuan-tuan tambah je waw. Padam ni tambah je waw. Ista'iddu. Kalau ramai, kamu semua. Kalau dia perempuan, tambahkan je. Sama konsep macam semalam. Ista'iddi. Bukan da lagi dah. Di. Sebab apa tak boleh baca da? Ista'iddai. Tak boleh sebab ya ni sesuai dengan baris bawah je. Ya sesuai dengan baris bawah. Jadi baca ista'iddi. Ista'iddi. Nampak baris bawah. Ista'iddi. Ni baris ain. Ista'iddi. Okey, kalau dia banyak, ramai orang perempuan, nak baca macam mana? Dia tak boleh, dia tambah nun, tapi tak boleh baca. Tambah nun tak boleh baca. Dia kena kembali kepada asal. Yasta'iddu. Yasta'iddu. Tuan-tuan lihat. Yasta'iddu. Apakah asal dia? Asal dia adalah okey. Ista'adda yasta'didu. Yasta'didu. Ini asal dia. Yasta'iddu yang tuan-tuan baca tu, yasta'iddu, ista'adda yasta'iddu. Fi'il mudhari' ista'adda yasta'iddu, asal dia yasta'didu. Sebab dua huruf yang sama, maka disabdukan. Jadi yasta'iddu. Okey. Cuma untuk perempuan yang ramai, tak boleh diletakkan yasta'iddu. Dia kena fakul idgham, lepaskan idgham, buka dia. Jadi yasta'didu. Tambahkan nun. Tambahkan nun, okey. Nun yang baris fathah, maka matikan huruf sebelum. Jadi ista'didna. Seperti mana konsep tadi? Konsep tadi, buangkan huruf awal. Buangkan huruf awal. Sebab di pertama huruf mati, bubuh alif. Ista'didna. Tambahkan nun. Ni untuk apa? Untuk antunna. Tuan-tuan boleh nampak Tuan-tuan. Untuk perempuan yang ramai, maka dilepaskan idgham. Dibuat begini. Ambil yang asal. Tak boleh ambil yang yasta'idu ni. Lepaskan je. Makna ada dua dal. Barulah boleh buat. Okey. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapat banyak lagi perkataan-perkataan. Tuan-tuan boleh cuba ingat dua step yang utama. Huruf mudhara'ah dibuang. Tolak ni makna buang, hazaf. Yang keduanya adalah fathahkan huruf akhir. Okey. Cukup sekadar itu untuk fi'il mudha'af kita. Mungkin tak sempat kita nak masuk yang muka surat yang ke-18 hari ini.
Kita serah pada moderator. Kalau disuruh kita panjangkan, kita panjangkan insya-Allah dalam PL Amar Ajwaf. Okey, cukup sekadar ini. Saya serahkan pada moderator insya-Allah. Jadi Ustaz Farid setuju kita berhenti sampai sini. Patutnya kita berhenti jam 10 kerana kelas kejap lagi kelas Ustaz Farid iaitu pengajian bahasa Arab Al-Quran. Jadi setakat inilah ya. Setakat ini saja pengajian kita untuk Nahwu dan Shoraf hari ini. Jangan lupa besok. Tadi ada permintaan yang buat komen, dia minta pagi besok tak boleh kerana ramai juga yang ada kelas-kelas waktu pagi. Nanti baik kita akan umum hanya mustahak tuan-tuan dan puan-puan kena belajar buat balik semua ni, dan kita akan umumkan ujian. Besok pada besok. Mungkin kalau mungkin tak serentak yang boleh, tapi kita akan tetapkan ujian level 1 level 1 ni bagi Nahwu dan Shoraf kita akan tetapkan. Tak boleh pagi, kita buat belah petang. Tapi tak kisah pasal kita ni online, jadi bila dah boleh tengok Facebook, buatlah sendiri. Walaupun kata pagi kita tak boleh ikuti, tak apa. Datang lewat sikit ke petang ke, boleh ambil. Hanya kita boleh umumkan keputusan dia waktu malam. Kita boleh buat tuition. Kalau Syahir ada lah, dia tak pergi mana. Syahir pun dia busy juga. Dia ada program-program dia. Jadi kita mungkin boleh buat malam untuk jawapan dia. Tapi yang untuk ujian itu, kerana kita ada live, perempuan boleh tengok. Kalau tak boleh tengok pagi, tengoklah waktu petang. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Kalau tak boleh kita buat ujian sebelah pagi, perempuan tengok rakaman dia. Kerana ada rakaman Facebook, ada juga rakaman dalam YouTube. Jadi kita tengok rakaman tu, cekkan soalan-soalan. Hanya kita buat belah malam lah untuk jawapannya. Kalau boleh Syahir ataupun Hafiz semua kita akan buat pilih waktu malam. Tak boleh malam esok hari satu, kita buat hari Ahad malam. Kan? Boleh juga hari Ahad malam. Tak ada masalah. Mereka ni bujang belum kahwin semua dua orang, tak ada masalah. InsyaAllah boleh kan? Kalau boleh balik jangan pula macam pergi minggu lepas pergi ke Kelang tak balik waktu malam. Kena balik Baik. Itu setakat ini. Apa dia? Jangan lupa perempuan dan tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa tekan share. Tolonglah bukan kena tolong kita. Ini program kita bersama. Sangat mustahak tuan-tuan dan perempuan. Kalau boleh saya cakap sikit je boleh Jadi banyak orang bila dah pension ni tanya, tuan apa dah buat sekarang ni? Umur dah 60 lebih dah. Oh, aku semua dah give up semua dah. Aku sekarang ni jaga cucu. Kan? Sekarang ni jaga cucu. Kan? Ataupun dia pergi masjid, jaga solat 5 waktu, dia jaga betul-betul. Jadi saya punya pahaman, bila kita ni dah tua, kita nak dekat dengan Allah ni. Kita nak dekat dengan Allah. Kita masa kita kerja sampai kita pension, 40 tahun kerja dengan kerjaan, 40 tahun kita duk niaga lah, 40 tahun lebih kita duk kerja dengan swasta. Bila kita tua ni, kita duk kerja selama ni untuk diri kita. Kita kerja dengan kerjaan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Saya ulang, selama masa kita duk kerja dulu, kita kerja semata-mata untuk nak menanggung perbelanjaan, survival keluarga kita dan diri kita. Jadi kita tidak ada masa kita tidak ada masa. Ada ramai juga yang memang ada buat kerja-kerja kebajikan, NGO dan sebagainya, buat kerja untuk Allah. Tapi untuk majoriti ni, untuk kita kesimpulannya, bila kita tahu kita dah masuk ke dalam warga emas, lagi banyak kita buat kerja untuk Allah. Masa inilah kita full time buat kerja untuk Allah saja. Kita buat kerja untuk Allah. Moga-moga Orang tanya tu apa maksud buat kerja untuk Allah? Buat kerja untuk Allah ni amal ibadat Jadi untuk nak sebar-sebar benda ni pun kebajikan juga. Kan? Kita kena seru orang untuk mengikuti kelas pun, itu buat kerja untuk Allah. Kalau kata kita ni tidak ada wang nak sedekah, kerana paling baiknya ialah sedekah. Sahabat, betul tak? Sedekah ni sangat baik. Jadi kalau kita tak ada wang, macam mana kita nak sedekah? Ramai orang sahabat-sahabat dulu cemburu dengan
Abdul Rahman Rauf. Ha? Ha? Semua ramai orang-orang pada ketika zaman Rasulullah ni mereka sangat cemburu kepada Abdul Rahman Rauf radhiyallahu anhu. Jadi sangat mustahak. Ya, Abdul Rahman bin Auf. Ya, dia kata Abdul Rahman bin Auf. Baik. Jadi sangatlah mustahak. Kita tidak ada wang, kita nak sedekah macam mana? Tetapi Allah bagi kita mulut, Allah bagi kita kaki, tangan. Kita tahu di kampung kita ini mungkin ada orang baru masuk ke ataupun orang lama, tiba-tiba anak dia dah tinggal mak bapak dah umur 60 ke atas ataupun 50 ke atas dah cacat. Orang tak tahu. Kadang-kadang kena stroke, orang tak tahu. Tak kerja dah, orang tak tahu. Jadi bila kita dapat tahu, kita pergilah ke masjid. Kita tidak ada wang. Saya dah cakap, pergi ke masjid ataupun jumpa orang-orang yang ada keupayaan wang, kita bagi tahu. Ada orang cacat, isterinya dah tua, suami dia tak boleh kerja, dah kena stroke. Kita bagi tahu pihak masjid, bendahari, setiausaha, pengurusi kan, marilah kita bersama-sama, kita pergi hujung minggu ni, bawalah segala kemudahan dia, beras, telur, pada minyak, segala yang lain keperluan. Kita pergi sedekah kepada mereka. Ini satu yang sangat-sangat musak lah, kerana ini memang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Sedekah ni sangat-sangat musak. Kita nak baik daripada sakit pun kita kena banyak sedekah. Kalau kita sakit, nak baik daripada sakit, kita amalkan sedekah. Kita nak kaya, nak murahkan rezeki pun kita banyak sedekah. Ya, kita sedekah, kita cari orang. Di mana saja orang susah kita cari. Kita tidak ada duit, tapi kita boleh ajak orang-orang yang ada duit, mari kita keluar. Cari orang-orang miskin di mana saja, kita sedekah. Sangat-sangat musak. Bila kita dah buat kerja ni, kita cakap dengan Allah lagi. Ya Allah, tunjukkanlah aku ya Allah. Mereka-mereka yang memerlukan pertolongan ya Allah. Aku tidak ada wang, tapi kau ketemukan aku dengan mereka-mereka yang berkeupayaan untuk mengagih-agihkan rezeki. Kita berdoa. Bila kita buat selalu, Allah Subhanahu Wa Taala suka. Allah suka kepada kita. Dia lantik kita jadi menteri kewangan kerajaan Allah. Jadi bendahari kerajaan Allah. Dia bagi rezeki kepada tuan-tuan. Bagi rezeki. Sebab itu ada kata-kata yang menyatakan yang kita tak tahu rezeki yang datang daripada mana. Tiba-tiba datang mencurah kepada kita, tujuannya untuk kita agihkan kepada orang-orang miskin. Begitu juga, ini sedekah ilmu. Mungkin kita tak boleh nak sampaikan ilmu, tapi kita ketemukan anak-anak muda, budak-budak yang mudah sangat ni, budak-budak 10 tahun ke bawah ni, yang dah masuk sekolah menengah, kadang-kadang lambat sikit. Tapi macam mana walaupun dia besar pun, kita nak buat dakwah kepada orang-orang ini, kita mestilah jangan duduk bercakap dia, ajak dia mari ke rumah kita, ajak duduk makan, bagi makan, baru kita pesan dia sikit. Kena belajar ni kelas agama, kita masuklah belajar bahasa Arab. Tapi setiap kali kita buat kenduri, kita panggil, kita selitkan Ustaz. Sahabat adik, kita selitkan nasihat-nasihat agama. Kalau kita panggil, ajak dia duduk, mari dia, Syahir, mari sini Syahir. Duduk beletih dia, kena belajar bahasa Arab. Mampu dia susah, berat sikit. Dia berat sikit. Tapi kalau ajak dia bagi ayam goreng yang dia suka, mi rebus ke, mi Johor ke, nasi biryani gam ke, kita buat, kemudian kita cakap nasihat sikit. KFC. Pastikan KFC ya. KFC kena pastikan lah. Ataupun kita buat KFC sendiri boleh. Kita sembelih sendiri lah supaya kita tak was-was. Tak was-was. Baik, setakat itu sajalah. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Ada apa? Astaghfirullahalazzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sudahi dengan tasbih. 10 minit juga. Tasbih kafar 5 minit. Kafara. Berapa? 5 minit lagi start. 5 minit lagi start. Ustaz Farid kena pastikan. Semalam ni orang komplain pasal apa, cakap 10 minit pada kemudian dan melebihkan waktu. Kita sudahi dengan tasbih kafara. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.